Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'izu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darain. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iz ma'nal uluhiyyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilayhi. Fa ma'na la ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah Ta'ala. Jadi sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia Dia semata-mata masih mengekalkan kita dan memberikan kita kebolehan keberadaan atas muka bumi Dia ni. Alhamdulillah, Dialah yang beri kita juga nikmat besar dengan limpah kurnia Dia. Dengan mak ayah kita Islam, kita dilahirkan, dihukumkan Islam dengan syariat Dia. Alhamdulillah, syukur dengan Islam yang Allah Ta'ala beri pada kita tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia Dia juga berikan kita kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dengan Islam diberi kat kita macam tu pula, dilapangkan dada dan hati sanubari kita untuk nak belajar apa sepatutnya kena belajar. Alhamdulillah, dipertemukan kita pula dengan orang yang boleh menunjuk ajar kepada kita macam mana jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa, kesihatan untuk kita datang berjemaah subuh, untuk kita berada pula dalam majlis yang sangat mulia ni, meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin, insyaAllah. Terjemah daripada apa kita baca tadi, kata dia, sekalian pengertian segala akidah ini terkumpul dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana makna uluhiyah itu ialah Tuhan terkaya daripada setiap yang selain daripadanya, sedangkan setiap yang selain daripadanya memerlukan kepadanya. InsyaAllah kita nak sambung ni. Setelah yang terdekatnya kita bicara mengenai dalil kemestian Nabi Rasul ini bersifat dengan sifat manusia biasa. Yang sebelum tu
daripada awal pelajaran kita di awal kitab, kita telah belajar sifat wajib pada Allah Ta'ala, di sebaliknya sifat mustahil pada Allah Ta'ala, sifat harus pada Allah Ta'ala. Begitu juga sifat wajib pada Rasul, mustahil pada Rasul, sifat harus pada Rasul. Apa yang kita nak bicara pagi ni insya-Allah adalah nak menyimpulkan seluruh makna yang ada pada pelajaran yang telah kita belajar tu, sekaliannya terkandung dalam hanya kalimah yang sangat pendek, 2 ayat saja, iaitu la ilaha illallah satu, begitu juga Muhammadur Rasulullah satu lagi. Itu yang dia kata segala pengertian wa yajma'u ma'ani hadhil aqaid, kata dia menghimpunkan makna sekalian akidah ni, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dia qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, dan harus fi'lu mungkinin atau tarkuhu pada Allah Ta'ala tu. Begitu juga mustahil, yang kemustahilan di sebalik daripada 20 yang wajib itu. Semua makna ni terhimpun pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, macam mana jalan boleh himpun tu? Yang tu nak kena perhati. Itu yang kita nak hadam elok-elok, kerana kena faham atas istilah para ulama kita. La ilaha illallah ni atas istilahnya dia dipanggil kalam ijaz. Kalam ijaz ni maksudnya kalam sangat ringkas, pendek perkataan tapi panjang pengertian. Apatah lagi pengertian dalam bab batin dia, makna yang kalau dihurai satu persatu takkan habis dan selesai maksud la ilaha illallah ni. Atas kita nak belajar ni hanya sekadar nisbah, belajar sangat asas, nak ambil faham, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan faham kenapa kita disuruh memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah ni. Apatah lagi nak sebut kalimah la ilaha illallah ni, yang kita nak hadirkan dalam hati itu adalah makna dia. Pasal kita kalau sekali lalu belajar dan kata-kata orang Islam kita, ni lah kita hanya ambil faham terjemah tiada yang disembah melainkan Allah. Takat tu je, hanya belajar 2-3 minit yang cukup bahasa. Lepas tu kita rasa kita dah faham dah maksud la ilaha illallah. Yang ni lah yang menyebabkan ramai di kalangan kita ni tak ada kadang-kadang keinginan pun untuk belajar ilmu tauhid, untuk memahami kalimah tauhid, untuk faham maksud la ilaha illallah ni dengan apa yang sepatutnya. Nauzubillah min zalik. Jadi kita nak tengok ni adalah makna yang sangat asas untuk kita faham pada la ilaha illallah, dan makna yang dia nak sebut ni adalah istilahnya dipanggil makna istilahi dalam ilmu tauhid. Apakah maksud la ilaha illallah? Baik, sekali lalu dia terjemah tu kata makna yang terkandung pada la ilaha illallah ni menghimpunkan semua makna kita belajar. Pasal apa? Kerana makna uluhiyah itu, ni makna uluhiyah. Jadi dia nak bagi huraian dan nak menunjukkan berkaitan dengan apa telah kita belajar bab ketuhanan yang lepas. Dengan la ilaha illallah ni, dia punya keyword dia adalah pada perkataan uluhiyah. Dan uluhiyah ni ambil mana? Ambil pada perkataan la ilaha tu kan. La ilaha tu terjemah kita tiadalah Tuhan tu, terjemah kita selalu dengar lah, melainkan Allah. Jadi bila sebut tiada Tuhan tu, yang nak dinafi la ilah tu, yang nak dinafi itu atau isyarat pada maksud uluhiyah yang kita nak faham ni adalah nak menafikan bahawasanya makhluk
sekaliannya tak ada memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Bahasa mudah kita sebut tu, Tuhan ni hanya Allah je Tuhan, selain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Itu bahasa sangat mudah. Baik, kalau kata selain pada Allah Ta'ala ni bukan Tuhan, apa maksudnya? Tentulah takkan ada pada selain pada Allah Ta'ala ni sifat-sifat ketuhanan. Dia punya keyword dari situ lah. Istilah bahasa Arab ni ketuhanan dia panggil uluhiyah, sifat ketuhanan. Jadi la ilaha illallah tu dengan mana la uluhiyata lima siwahu, tak akan ada sifat uluhiyah sama sekali bagi selain Allah Ta'ala. Pasal Allah saja ilah, makhluk bukan ilah, tentulah sifat uluhiyah tak ada selain pada Allah Ta'ala. Saya nak sebut ke uluhiyah tu rasa macam tak mahu sebut, tapi nak kena sebut juga, bersalah lah. Pasal situlah kalau ikut makna yang kita nak kena perhati tu, sebut juga rasanya. Walaupun pelajaran tu mungkin dengar nak ambil hadam dia susah sikit, tapi kena hadam juga, baru kita akan faham nanti insya-Allah dengan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa kena faham macam mana dia nak syarah ni makna uluhiyah tu dengan makna macam ni. Baik, atau istilah para ulama kita la ilah tu, saya tak sebut dengan kaedah macam ni senang, dia panggil kalimah nafi, illallah tu isbat. Jadi dua makna ni lah yang kita nak kena faham. Kandungan pada la ilaha illallah ni atau bahasa mudah dia nak mau kena faham nafi dan isbat. Dan nafi isbat tu apa nak dinafi? Nafi kan selain pada Allah Ta'ala, ataupun nafi kan makhluk ni daripada sebarang ciri-ciri uluhiyah. Itu bahasa yang nak kena ambil istilah sikit lah. Ilallah, melainkan Allah, maksudnya Allah saja bersifat dengan sifat uluhiyah. Atas saya sebut tadi, makhluk tak ada sifat uluhiyah, Allah saja bersifat dengan sifat uluhiyah. Jadi nak perhati itu tam perkataan uluhiyah, main mana uluhiyah tu lah. Yang tu yang saya kata sebab salah nak kena cerita tu, kena cerita juga. Dengar, kalau boleh faham, mudahan telah mudahkan kita untuk ambil tu, ambil faham tu. Perkataan uluhiyah tu ambil pada kata dasar dia, asal daripada ilah tu kan. Ilah tu terjemah kita mudah Tuhan. Bila Tuhan mesti ada sifat ketuhanan. Itulah bahasa mudah dia nak faham kenapa ada perkaitan antara ilah dengan uluhiyah. Macam mana kita sebut insan, insaniyah, hayawan, hayawaniyah. Hayawan tu dia nama zat, nama bagi sesuatu makhluk yang dalam kategori haiwan, boleh bergerak, boleh ada kehendak sendiri, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Itu haiwan. Bila haiwan tentu ada hayawaniyah, sifat kehaiwanan. Kalau insan, insan ni nama bagi zat yang Allah Ta'ala cipta, yang pada dia ada sifat istimewa, akal, atau dipanggil insan. Insan ni mesti ada sifat insaniyah. Kalau malaikat, dia mesti ada sifat malakiyah. Cuma kita tak sebut malaikiyah, dia sebut itu. Pasal malaikat dia jamak, kalau mufrad dia malak. Malaikat mesti ada sifat malakiyah. Malakiyah tu dengar je lah. Pasal nak ambil bahasa ilah, ada uluhiyah, insan, insaniyah, hayawan, hayawaniyah. Jadi sebut la ilaha
illallah. Tak adalah ilah melainkan Allah. Maksudnya Allah sajalah ilah. Dengan huraiannya, Allah sajalah bersifat uluhiyah. Dan bila faham Allah saja bersifat uluhiyah, selain pada Allah Ta'ala ni, atau bahasa lainnya dipanggil makhluk ataupun masiwahu, tentulah bukan ilah. Bila bukan ilah, tentulah tak ada sifat uluhiyah. Itu tempat nak ambil perkaitan antara ilah dengan uluhiyah. Jadi bila kata la ilaha illallah, tak adalah Tuhan, bahasa mudah kita itulah, melainkan Allah. Dengan maksud sepatutnya tiadalah yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Pasal maksud ilah di situ adalah sifat uluhiyah. Pasal ilah asal dia kalimah isim menunjukkan makna zat. Cuma dia kalimah isim yang kalimah isim nakirah, dia lafaz am. Illallah melainkan Allah, dia nama khas. Nama khas bagi zat yang bersifat ilah. Jadi la ilaha illallah ni, dia adalah ayat nak menafikan sifat daripada zat yang bernama Allah. Itu maksud dia. Satu, atas syarahan para ulama, maksud la ilaha illallah tu dengan mana la uluhiyata lima siwahu illallahu lahu uluhiyatun. Kalau sebut dengan syarahan para ulama kita macam itulah. Jadi apa maksudnya? Tak adalah yang bersifat ketuhanan bagi selain pada Allah Ta'ala ni, melainkan Allah Ta'ala jua yang mempunyai sifat ketuhanan. Yang tu yang saya kata tadi, ayat la ilaha illallah ni atas istilah bahasa Arab dia panggil kalam ijaz, kalam ringkas. Nak memaham dia dengan disiplin-disiplin Arab tu macam itulah sekali lalu. Tu pun saya sebut ringkas sangat tu. Kalau saya sebut nanti dengan makna la ilaha illallah tu dengan makna sebutlah tadi pun kan, dengan mana nafikan sifat daripada mausuf kan. Jadi walaupun sebut ilah isim nakirah, kalau ikut dia makna zat, tapi maksud dia adalah isim wasfi dengan makna wasfi, dengan makna sifat. Sebut ilah terjemah Tuhan, tapi dengan makna sifat ketuhanan. Panjang tu kalau satu-satu, cuba dengar je lah sekali lalu. Nak menunjukkan makna perkaitan antara kita sebut la ilaha illallah tu, yang dia boleh huraikan daripada sebut ilah, disyarahkan uluhiyah. Jadi asas saya sebut tadi ialah bila sebut ilah tentu ada sifat uluhiyah. Macam mana insan akan bersifat insaniyah, hayawan bersifat dengan hayawaniyah. Kalau malaikat bersifat dengan malakiyah, syaitan bersifat dengan syaitaniyah. Yang tu uslub, nak mau mengenal usul-usul bahasa Arab, kenapa ada kaitan ilah ilahiyah atau uluhiyah, insan insaniyah. Itulah sekali lalu. Kalau saya kata insan, apa dia? Insan batang tubuh manusia. Insaniyah sifat kemanusiaan yang ada pada batang tubuh tu. Itulah kait antara insan insaniyah. Jadi bila kata la ilaha illallah, Allah saja ilah, maksudnya Allah saja ada sifat uluhiyah. Macam itulah. Dan dengan itulah dia nak bagi huraian uluhiyah tu. Baik, kalau gitu uluhiyah ni, makna uluhiyah ni apa? Itu yang dia kata, makna uluhiyah itu adalah al-mustaghni, kata fal iz ma'na al-uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Dua makna besar yang dia nak sebut.
Yang dua makna besar ni lah nanti atas syarahan dia menghimpunkan segala makna yang sepatutnya dipaham dengan apa yang telah kita belajar dalam bab ketuhanan lepas, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, atas yang apa telah kita belajar. Dia akan agihkan semua sifat tu di atas huraian uluhiyah ni. Jadi ada dua huraian uluhiyah. Pertama atas istilahnya dipanggil istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Yang kedua mestilah iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Tu pun saya sebut Arab dia tu. Pasal tengok Melayu dia tu satu hal lah. Pasal nak ambil dia atas disiplin ilmu, tak dapat tidak mesti istilah Arab tu kena ambil juga. Jadi makna uluhiyah ni ada dua, istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Dengan sedikit syarahan bahasa, dengan bahasa saya sendiri nak kata gini, bila sebut kata ketuhanan ni, dia mesti ada dua ciri ketuhanan yang besar sekali, melayakkan untuk jadi Tuhan. Dengan bahasa lain lagi, ada dua kriteria yang melayakkan untuk jadi Tuhan. Jadi atas kata tiadalah Tuhan melainkan Allah, maksudnya Allah mesti ada dua kriteria besar ni yang menyebabkan dia jadi ilah, dia jadi Tuhan. Bila dia ilah, tentulah dia ada sifat uluhiyah. Jadi apa ciri yang menyebabkan ada ciri-ciri uluhiyah ni? Dua besar. Apa dia? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, mestilah. Kedua, iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Untuk nama Tuhan mestilah tak berhajat, tak ataupun terkaya Allah Ta'ala daripada setiap sesuatu. Terkaya dengan makna tak berhajat Allah Ta'ala daripada sesuatu. Bahasa pendek dia ghani. Yang kedua ciri dia, semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Bahasa pendek dia fakir. Itu yang fakir istilahnya iftiqar kulli ma adahu ilaih. Dan fakir ni siapa yang fakir? Fakir makhluk ke Allah. Yang pertama tadi istighna daripada perkataan ringkas dia ghani. Siapa ghani? Ghani Allah Ta'ala daripada makhluk. Jadi nak faham ketuhanan ni, dia mesti faham dua konteks. Allah tak hajat pada makhluk. Lagi mesti pula nisbah makhluk pula, makhluk semua mesti berhajat pada Allah, pada Allah Ta'ala. Dengan masalah Tuhan mesti tak hajat pada makhluk. Makhluk, semua makhluk tak ada terkecuali satu pun mesti berhajat pada Tuhan. Kalau tak ada ciri ni, tak layak jadi Tuhan. Bila Tuhan ni dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Bahasa pendek dia, itulah dipanggil Tuhan sajalah yang dia boleh menunaikan segala hajat makhluk. Itu yang bahasa pendek tu keluar macam tu. Makhluk ni tak ada satu pun makhluk yang boleh tunai hajat sesama makhluk. Tu dia punya konten ni tu. Allah saja, bila dia saja ilah, bila makhluk bukan ilah, makhluk takkan ada sifat ketuhanan, Allah saja bersifat ketuhanan. Allah di atas kata dia ketuhanan ni, mestilah dia tak hajat pada sesuatu, mestilah semua makhluk hanya berhajat pada Allah Ta'ala. Yang tu baru nak ambil kenapa faham macam tu. Dan bila faham macam ni dengan faham yang betul, baru kita akan boleh refreshkan iman kita ke Allah Ta'ala dengan hanya menyebut la ilaha illallah. Kalau tak faham, yang tu yang kita tak ada jalan untuk kita nak sebut la ilaha illallah ni rasa lega, tak boleh. Pasal
kita tak hadam maksud yang ada pada la ilaha illallah, pasal dia terlalu ringkas kan saya sebut. Bukan terlalu ringkas, terlalu ringkas. Masa nak menunjuk, saya tu sebut banyak kali macam tu, siapa? Nak menunjukkan memang ringkas sangat. Ringkas tu sampai kita bodoh, tak faham apa. Jadi Tuhan, mereka Allah. Itu je. Padahal makna dia, kalau orang yang faham betul-betul ni, kalau dia tengah runsing tu, la ilaha illallah, selesai masalah. Kalau ada orang kafir Allah, kalau kita lah rasa kita hebat ke apa-apa kan, la ilaha illallah, habis, hancur luluh, tak ada apa kita ni, la ilaha illallah. Tapi bila kita tak faham, nanti yang tak sebut tak rasa apa-apa tu lagi pendek daripada la ilaha illallah ni, tak faham pun dengar apa dia, pendek je, Allah lagi pendek, lagi kita tak faham apa. Satu Quran bahasa dia macam tu. Quran kata apa? Iza dzukirallah wajilas qulubuhum. Bila sebut Allah, gemetar hati. Dengan mana apa? Ada khasyiatillah, ada khasyiatillah, gerun dengan Allah Ta'ala. Kita sebut Allah tak rasa apa pun, nak sebut Allah nak rasa lagi mana. La ilaha illallah pun tak faham, itu panjang sikit. Pasal bila sebut Allah, mestilah ada uluhiyah pada dia, panjang sikit. La ilaha illallah, yang tu pun tak faham juga, panjang ni. Apa maksud la ilaha illallah? La mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Pun tak faham juga, urai lagi, panjang lagi. Mengapa? La wujud la qidam la baqa la. Yang tu yang dia akan huraikan dengan apa yang telah kita belajar. Pasal semua yang kita belajar tu, yang tu sebenarnya nak menghuraikan maksud la ilaha illallah. Saya sebut dalam bentuk tu nak menunjukkan kenapa mesti faham dengan disiplin tu. Pasal ilmu dia alat untuk membolehkan kita faham. Pasal bila dengan ada alat kita dapat faham, insya-Allah. Hak susah tu bila kita faham dan kita boleh hadirkan makna dia. Sedap sebut kalimah la ilaha illallah. Cuma sedap tu yang ni pun hanya dalam konteks baru first stage. Apa dia? Sedap dari sudut nak ambil faham makna. Inilah istilah, kalau sekali lagi sebut, kena ambil ilmul yakin, mesti. Saya ilmu perlu, tak ada ilmu tak boleh nak dapat faham. Tapi dengan ilmu saja dah faham, kat kita ni kalau sebut dengan macam ni sikit, memang betul-betul faham ke? Satu hal. Kemudian kalau dah faham, apa sepatutnya nak buat pada diri kita, kena latih lagi supaya faham tu pula, sampai dengan faham tu boleh bawa praktik dalam kehidupan. Sepatutnya macam tu. Itu yang latihan la ilaha illallah ni, Muhammadur Rasulullah ni, Rasulullah ajar sahabat 13 tahun di Mekah, selepas tu di Madinah. Jadi 13 tahun nak mantapkan fahaman la ilaha illallah. Saya sebut la ilaha illallah dengan bentuk macam ni baru berapa minit. Tapi macam mana pun kena ambil disiplin. Dan ambil disiplin ni atas kata nisbah nak ambil faham, sepatutnya macam mana saya faham, macam tu lah tuan-tuan kena faham. Itu yang saya cuba faham kan. Tambah kalau disiplin kita mengaji ilmu ni, saya sebut tu bukan sekadar sebutan, bahkan tuan-tuan kena sebut balik. Yang tu yang untuk boleh sebut balik tu kadang mungkin susah. Tu yang kena duduk mengaji khas, duduk pondok, belajar. Itu yang saya sebut belajar macam mana, kena faham ilah ni adalah kalimah isim. Isim mesti menunjukkan ada pada dia wasfi.
Isim dia menunjukkan makna zat, isim juga ada menunjukkan makna wasfi. Syarah tu panjang, kena duduk pondok betul-betul nak faham. Pula tu daripada kalimah isim ni dia menunjukkan makna masdar. Pasal apa? Ilah mesti menunjukkan makna uluhiyah. Macam mana insan mestilah ada sifat insaniyah, syaitan syaitaniyah, malaikat malakiyah. Nak menunjukkan ada perkaitan antara kalimah isim, mesti menunjukkan ada zat musamma dia, dan kalimah isim mesti setiap zat, setiap kalimah nama menunjukkan siapa zat dia, dan setiap zat dia mesti menunjukkan sifat dia. Yang tu atas istilah kalimah dipanggil ada dilalah kalimah. Setiap kalimah dia mesti ada dilalah dia, ada petunjuk dia. Maksudnya ada kalimah yang mesti dipaham, ada benda yang boleh dipaham. Jadi pada la ilah tu nak faham tu macam tu. Tambah pula kita sebut ni bukan ilah tapi nak sebut Allah. Atau istilahnya la ilah, ilah ni dipanggil common noun, bahasa Inggeris sikit. Allah dia proper noun, nama am, nama khas. Kalau kita kata kucing lah, kucing dan si comel. Comel ni dia mesti khas punya. Kucing yang bernama comel mesti bersifat kekucingan. Kalau Melayu ni kadang diganggu sikit tu lah. Mesti. Apatah lagi atas kita nak sebut dalam konteks ilah tu Tuhan. Allah ni Tuhan yang khas, yang memang Tuhan sungguh-sungguh, yang memang satu-satunya Tuhan. Itulah Allah. Ilah ni Tuhan yang sebenar secara umum. Bila Tuhan mesti ada ilah, mesti ada uluhiyah. Allah nama khas, tentulah uluhiyah ni khas pada Allah saja. Saya tak tahu tuan-tuan support tak support apa saya sebut ni. Pasal disiplin ilmu dia nak ambil uraian tu macam tu lah. Itu yang nisbah nak mengaji, itu yang kena duduk madrasah, kena duduk pondok. Pasal ilmu-ilmu yang betul-betul alat nak support ni mesti duduk tempat pengajian yang khas. Satu. Dah mengaji pula dia belum selesai lagi, pasal dengan pengajian dia mesti ada kefahaman, pula tu kena ada latihan, mesti ada tarbiyah. Kalau tak ada tarbiyah tu yang tak sempurna kita punya faham la ilaha illallah ni. Kadang-kadang satu sudut dah faham, tapi pasal tak ada latihan, apa yang kita faham tu berlalu seperti air sungai lalu tu. Macam tu je lah. Dia tak membawa hadir dalam hati. Untuk bawa hadir dalam hati, dia mesti ada tarbiyah. Antara tarbiyah tu kena banyak kan sebut. Satu, antara tarbiyah ni ada lagi pelajaran yang lagi panjang daripada tu. Apa dia? Kena lalui kursus pula nak faham satu-satu macam mana untuk ada istilah, ada tingkatan kefahaman dia daripada stage 1, 2, 3, 4. Itu antara stage yang disebut ulama. Macam mana nak naik daripada satu keadaan ke satu keadaan, kaifiat nak memahamkan la ilaha illallah ni supaya kita benar-benar sebut dia, boleh hadam dia dan rasa sungguh-sungguh maksud yang dikendaki daripada la ilaha illallah. Satu, kalau setakat kita faham tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dia serupa macam orang kafir baru masuk Islam, mu'allab lah bahasa dia, kasar sikit lah. Maksudnya kita punya faham la ilaha illallah ni mu'allab semua. Bila mu'allab, boleh ke dapat pahaman salihin, syuhada, siddiqin, pewaris Nabi, tambah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, boleh ke? Jauh lah, jauh. Jadi pahaman mu'allab. Mau tak dapat apa tak lagi la ilaha illallah, tak pernah belajar pun satu persatu nak ambil faham makna dia. Tambah macam kita sebut ni, nak faham ada
dua kriteria besar. Pertama, istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, dan mestilah iftiqar kulli ma adahu ilahi. Tak pernah dia ambil peduli pun, macam mana nak faham. Jadi nak tak nak mesti lalu proses ilmu ni. Misal ni jalan dia, ibarat nak pergi Kuala Lumpur, tak lalu jalan lama, mesti lalu highway. Contoh, tu jalan mana kau tak lalu, sebab tukut tak nampak realistik sangat kan. Malaysia nak pergi Mekah katanya, kau tak lalu jalan udara, kena lalu jalan air, tak pun lalu jalan darat. 3 je jalan. Tak lalu jalan tu, apa kau nak pergi? Apa jalan nak sampai Mekah? Tak mau. Saya nak tunjuk kata jalan, nak tunjuk jalan. Apa jalan nak memaham la ilaha illallah? Tak ada jalan lain, kau mesti lalu faham istighna' dan iftiqar ni. Mesti faham Allah Ghani, kita ni dengan sesempurnanya sangat fakir kepada Allah. Tak ada jalan lain nak boleh faham la ilaha illallah ni, melainkan inilah jalan dia. Inilah jalan dia. Dan dia daripada mula ambil jalan ni sampai hujung, inilah dia punya dasar dia nak boleh jalan ke Allah Ta'ala. Tak faham ni, tak jumpa jalan ke Allah Ta'ala. Tak jumpa jalan ke Allah Ta'ala. Jadi jalan besar untuk Allah Ta'ala ni mesti faham dua ciri besar dan kriteria ni. Apa dia? Bahasa pendek dia sebut ni, Allah Ghani, kita fakir. Istilah tak nak faham la ilaha illallah ni, apa dia? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Kena hafal sikit, kena hafal sikit, kena hafal sikit. Sebut tak? Boleh? Boleh tak? Sebut. Ikut saya. Tu yang ngaji ada kitab kan? Okay? Ada nota kan? Itu pun alat juga, alat juga. Habis-habis itu tak ada telinga, ada mata, lepas tu ada kepala otak. Rasa mudah saya itu takkan benda lain dengar boleh faham, elok je faham. Yang ni duk susah mana bawa peho, bukan semua orang boleh bawa peho. Tapi yang boleh bawa, jadi maksudnya hang cekap juga faham tu. Kalau cari bawa peho, orang tak cari lain lah. Mat mana mat? Tak mau cari orang lain lah kan. Nak pegang kitab tu mujur lah. Alhamdulillah. 2-3 hari lagi apa tu? Nak sebut apa ni? Kalau tak ada orang boleh buat macam tu, malaikat hang seorang, maksudnya ada special itu. Cuma yang tu dah menghadap lama. Berapa tahun dah buat PO? Berapa tahun dah buat? 10 tahun. Kalau 10 tahun pegang kitab macam mana? Tu ni baru nak pegang, ini baru nak tengok. Mana nak lekat? Sikitlah sebut gitu kan. Boleh sebenarnya. Tu yang bayang tengok sahabat yang ummi berdamping dengan Rasulullah pun 13 tahun duduk di Mekah. Untuk la ilaha illallah saja. Kita ni macam-macam ummi ada. Kita taklah ummi yang tak kenal alif bata, tapi ummi dari sudut nak mengenal Tuhan tu ummi. Ummi situ. Rasulullah dia ummi menulis membaca. Tapi dia kenal Allah Taala. Itu juga para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kita ni boleh membaca, boleh menulis, tapi ummi dalam bab mengenal Allah Taala. Jauh kita ni. Satu kadang berapa ramai orang yang terpelajar dalam bab menulis, membaca, kemahiran bahasa, tapi ummi dalam bab mengenal Allah Ta'ala. Ummi sungguh tak pernah faham pun yang Ghani ni Allah Ta'ala daripada alamin, yang makhluk ni, kita makhluk ni fakir ke Allah Ta'ala, tak pernah faham pun, apatah lagi nak jatuh hati ke Allah Ta'ala. Jauh sama sekali. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham ni. Saja sebut beletiak lagi kot tu. Nak faham asal apa dia. Jadi la ilaha illallah ni nak mohon apa? Tiadalah yang bersifat uluhiyah melainkan Allah Ta'ala. Jadi la ilah tu, maksud dengan ilah tu adalah uluhiyah. Kerana maksud daripada kalimah la ilaha illallah ni adalah qasarkan sifat ke atas mausuf.
menafikan sifat uluhiyah daripada selain pada Allah Ta'ala, khaskan sifat uluhiyah ni hanya untuk Allah Ta'ala. Itu maksud ya. Kalau bahasa Arab dia disebut qasrus sifat alal mausuf, mengkhaskan, memperuntukkan sifat uluhiyah ni hanya pada Allah Ta'ala. Jadi mafhum dia, bila hanya Allah Ta'ala aja ada sifat uluhiyah, selain pada Allah Ta'ala takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Jadi bahasa pendek tu satu hal lah, nanti kemudian lah panjang umur jumpa insyaAllah. Jadi nisbah dengan ilmu ni, bahasa pendek dia mestilah Tuhan ni dia tak hajat pada sesuatu. Quran pun memang isyaratkan faham makna istighna ilahan kulli ma siwahi amma siwahu ni apa dia? Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah ni ghani, kaya, artinya tak hajat, 'anil alamin, daripada alamin. Belajar bahasa Arab pula lah. Alamin ni alam, apa alamin ma siwa Allah, selain pada Allah Ta'ala. Tunggu saya syarah lanjut lagi, panjang sangat, nak cukup sekali lalu tu. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tak hajat daripada sekalian alam. Makhluk ni Allah Ta'ala tak hajat sama sekali ya. Jadi teras sangat nak faham Tuhan. Bila Allah tak hajat pada makhluk, mutu dia buat kita ni, kita makhluk dia, mutu apa yang mesti ada kat kita, mesti kena faham kita ni makhluk dia. Kita ni sangat-sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Bahkan di atas faham la ilaha illallah ni, bukan sangat-sangat berhajat pada Allah Ta'ala, tiadalah tempat berhajat pada kita ni melainkan hanya ada Allah Ta'ala. Itu dia punya statement sikit je atas nak muhasabah diri. Yang ni untuk ilmu muhasabah dan ambil faham. Betul ke kita memang rasa kita berhajat kepada Allah Ta'ala? Yang tu lah nak semak kefahaman kita tu. Betul ke kita rasa kita berhajat pada Allah Ta'ala? Rasa tak berhajat dekat duit, rasa tak berhajat pada makanan, rasa tak berhajat pada harta benda, rasa tak berhajat pada teman, taulan, sahabat, andai, rasa tak berhajat kat udara, matahari, pekerjaan. Kan kita rasa berhajat macam-macam. Yang ni lah nak kena faham. Apa dia? Yang ni berhajat yang kita tengok, yang kita memang lalui rasa berhajat ni. La ilaha illallah ni dia nak memahamkan sebenarnya kita ni berhajat, realiti hakikinya ke siapa. Jadi hajat yang kita duk rasa berhajat ni, yang ni hajat yang hukum irtibatun adiyah, apa? Pertambatan adat, pertambatan yang kita tengok secara zahir. Yang ni lah kita nampak keberhajatan kita. Tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, anak, isteri, suami, wang ringgit. Ini kita nampak hajat kita. Nabi Rasul datang nak ajar kita keluar daripada faham ni. Bukan maksudnya keluar daripada faham makan minum, bukan. Makan minum memang makan minum, tak boleh nak tinggal. Tapi makan minum dengan rasa Allah lah yang menunaikan hajat kita. Kita makan minum, hidup, berpakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, anak, isteri ni, ya Allah lah yang menunaikan segala hajat kita. Yang Allah lah ilah, makhluk bukan ilah. Makhluk tak boleh menjadi penunai hajat sama sekali. Makhluk sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Walaupun kita hajat pada makanan, makanan pun berhajat kat kita. Makhluk ni sesama makhluk sebenarnya berhajat antara satu sama lain. Dan sebenarnya makhluk ni bukan berhajat antara satu sama lain pun. Sebenarnya makhluk ni berhajat kepada Allah. Yang tu lah nak ambil faham la ilaha illallah. Makhluk ni fakir ke Allah Ta'ala. Makhluk bukan fakir ke makhluk. Kalau fakir pun dia fakir suratan, fakir pada rupa kepada makhluk. Perlu makan.
Sebenarnya perlu makan ke perlu Allah? Macam mana jalan berfikir dia sekali lalu? Kita perlu makan. Makan pun perlu kita. Pasal kita nak makan kena masak contoh. Nak makan kena tanam, nak makan lembu kena sembelih, kena bela, kena tangkap. Dia perlu kita, kita perlu dia. Sekali lalu sebut itu. Yang inilah rupa yang kita duk tengok. Rupa yang kita duk tengok. Jadi la ilaha illallah ni nak mengajar kepada kita apa dia? Rupa yang kita duk tengok ni rupa-rupanya yang ni sebenarnya bukan realiti yang tempat kita berhajat sebenarnya. Tapi dia adalah laluan dan jadi adat, kebiasaan, sunnah pengurusan Tuhan, jadikan seluruh makhluk ni macam ni keadaannya. Sebenarnya makhluk ni bukan berhajat sama makhluk, tapi makhluk ni berhajat kepada Tuhan yang menjadikan makhluk. Sekali lagi saya sebut, kalau contoh makan tu, kita ajak pada makan. Makan sebenarnya makanan ni dia dengan kita, kita lagi sempurna daripada makanan. Kita ada akal, makanan bukan akal. Kita hidup, makanan tak hidup. Kita ada nyawa, makanan tak ada nyawa. Kita boleh olah dia, dia tak boleh olah kita. Takkan kita yang ada nyawa, kita boleh olah dia, dia tak boleh olah kita. Takkan bila kita makan, dia boleh mengenyangkan kita. Ini hujah-hujah akliyah untuk memahamkan konteks yang kita nak kena faham pada la ilaha illallah ni. Yang ni juga adalah disiplin ilmu diajar oleh para ulama kita untuk kita boleh faham, oh sebenarnya memang betul lah la ilaha illallah ni. Satu jalan nak syarah dia tu panjang, ngaji tu kena lama. Lepas tu nak keluar daripada rasa kebergantungan kepada makhluk ni, dia bukan sedikit masa. Perlu kan masa yang sangat panjang dan perlukan pengamatan sentiasa, istiqamah pula tu. Dengan ilmu yakin ni mesti hadam, lepas tu jalan dengan dia, bawa kat dia dan sampai sebati betul-betul masuk dalam hati sanubari. Yang tu yang kita perlu dengan berguru, ada latihan, ada zikir, ada tarbiyah. Kena faham pula apa gangguan-gangguan kita untuk kita mencapai maksud ketuhanan ni, apa dia. Itu yang kita kena perlu mengaji, berguru, duduk bawah sistem tarbiyah guru. Lepas tu dengan itu insya-Allah memudahkan kita untuk hadam makna la ilaha illallah. Yang inilah proses perguruan yang kena belajar dan kita kena lalu, baru kita akan faham, oh yang inilah susahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul kepada kita untuk kita hadam. Baru kita akan faham. Kalau tidak kita tak faham. Dan inilah pentingnya kenapa berhajat kita pada Nabi Rasul. Ni sekarang Nabi Rasul tak ada, barulah kita akan faham kenapa berhajat kita pada pewaris Nabi dan Rasul, khasnya mengajar ketuhanan dalam bab macam ni. Pewaris Nabi Rasul ada dua, ada ajaran zahir, ada ajaran batin. Ajaran zahir ramai, tajwid, fiqh, cara makan minum, tu pun yang pening pun ramai. Tambah nak bawa kita yang pewaris Rasul dalam ajaran batin. Batin ni macam mana? Ni ajar kita macam mana takluk qalbi, hati sanubari, macam mana nak bagi hadir hati ke Allah Ta'ala. Disiplin dia, ilmu dia, satu. Disiplin dengan ilmu satu hal, waktu disiplin dengan tarbiyah tu satu hal. Yang inilah ilmu-ilmu yang semakin nipis, semakin pupus dalam masyarakat kita. Bukan kita tu Melayu je, satu dunia. Satu buat madrasah, sekolah, pondok yang tu kot, bahasa Urdu dia khangka apa seumpamanya. Nak jaga ni lah, pasal orang yang tak lalu pelajaran macam ni betul-betul, dia tak faham apa sepatutnya yang kena cari hakiki tu. Ada yang kalau tak duduk madrasah, ada betul lah, dengan bahasa lain nak sebut macam mana, kalau tak duduk pengajian betul-betul, orang tak akan faham apa sepatutnya kena cari dan kena belajar. Orang tak faham.
Nampak hanya tengok luaran saja. Apatah lagi yang anda nak jalan pendek tu, dia tahu boleh zikir makrifat lah. Yang tu satu hal juga. Ada juga faham itu. Anda mahunya jutawan pun kena, daripada puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta, baru nak jadi jutawan. Baru nak jadi angka juta-juta. Tak akan ngaji tiba-tiba belajar la ilaha illallah tu jadi makrifat. Mana maunya. Sikitlah sebut gitu kan. Satu perlu disiplin ilmu, satu. Bahkan kalau di sebelah saya duk ngaji, duk mengajar, ni pun duk belajar lagi. Ada apa? Kita pun rasa kena belajar lagi. Saya guru yang duk ajar saya pun, dia pun kata dia pun kena belajar lagi. Dia pun perlu tunjuk ajar lagi. Tambah yang tak pernah belajar langsung ni macam mana? Macam tu lah sikit. Itu untuk renungan gitu tu. Baik. Yang tu saja nak menunjukkan kita punya perjalanan jauh lagi tu. Bukan perjalanan buat rumah bagi besar, kau besari, jauh lagi nak buat rumah besar. Alah, tu tak payahlah. Tak payahlah. Tapi bukan maksudnya tak payahlah buat madrasah besar, duduk satu pondok 100 orang duduk. Berotak kau. Mestilah munasabah ada pondok yang ada duduk. Tapi yang tu bukan matlamat dia. Yang tu tak dapat tidak ke arti yang dia panggil keperluan asasi daruri apa macam tu satu hal. Tapi yang besar kita ni apa? Yang ni ya. Yang ni ya. Bukan makhluk tu, tapi nak cari khalik makhluk tu. Jadi asal nak sebut, nak kata kita ada jalan yang panjang lagi, jauh lagi yang kita nak pergi. Dan jalan panjang jauh tu bukan cari makan, bukan cari pangkat, bukan cari kebesaran, tapi nak rasa kehambaan diri, nak rasa keberhajatan ke Allah Ta'ala mutlak setiap hari, setiap detik dan saat. Pula tu bukan di mulut tapi di hati. Sembang boleh, macam mana pun, walaupun kata tak boleh capai, sembang dulu lah. Sembang dulu lah. Dengan sembang tu maksudnya belajar tu, dengar, sebut, lepas tu dah faham macam mana, cari, tuntut, kejar, jihad, usaha, mujahadah untuk hasilkan dia. Macam apa? Inilah matlamat hidup kita. La ilaha illallah. Syarat Quran kata macam mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ya'budun, semua manusia dan jin ni menzahirkan kehambaan diri kepada Allah. Bahasa kita sebut ni, merasakan fakir dan berhajat kepada Allah, tak rasa fakir dan berhajat kepada makhluk. Walaupun makan, hati, ya Allah kau kenyangkan aku, tak jatuh hati dekat nasi. Macam mana nak buat tu? Tak ada ilmu lain boleh selesaikan dia melainkan ilmu la ilaha illallah. Itu yang diajar kat kita. Segala kefahaman ketuhanan ni semua terkandung dalam la ilaha illallah. Wali atas apa kita belajar. Jadi yang itulah nak dipaham. La ilaha illallah, sebut ilah dengan mana? La uluhiyata illallah. Jadi apa makna uluhiyah? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Dua kriteria besar. Apa dia? Mestilah Tuhan tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Hari ni je pelajaran itu je nak hafal, nak ambil sikit. Apa dia? La ilaha illallah. Apa maksudnya? La uluhiyata illallah. Jadi apa makna la ilaha illallah? Ilah tu uluhiyah apa? Uluhiyah dengan makna istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Baik. Kalau itu apa makna uluhiyah? Itu disebut fa makna la ilaha illallah tu. Cuma didatangkan tadi dengan masdar ni isim fa'il. Saya syarah tu panjang. Dengar je lah. Jadi la ilaha illallah tu dengan makna la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu. Tu Arab dia. Melayu je ni. Bila sebut la ilaha illallah ni maksudnya apa? Tuhan mesti tak hajat pada sesuatu
Semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Itu cakap Melayu, tapi tak dapat tidak kena ambil ke Arab. Bahasa pendeknya, Allah mestilah istighna daripada setiap satu, dan mestilah semua makhluk mesti iftiqar kepada Allah Ta'ala. Pendek lagi, saya ajar bahasa pendek lah kan. Orang awam. Kalau duduk pondok memang kena tubi betul-betul lah untuk pergi faham istilah Arab ni kan. Bahasa pendek lagi, Allah mesti untuk jadi ilah ni dua ciri besar pada dia. Allah ghani daripada makhluk ni mesti fakir ke Allah Ta'ala. Habis tak ada bahasa lain lah. Nak pendek pada hak tu, kau buatlah sendiri bahasa. Dan dipaham kata semua makhluk fakir ke Allah Ta'ala. Itu soal balik. Allah memang tak hajat pada sekalian alam. Yang tu satu, mesti betulkan pahaman di situ. Jangan salah faham dalam bab ketuhanan sampai memakhlukkan Tuhan. Memakhlukkan Tuhan salah menghuraikan, memahamkan ghaninya Allah Ta'ala daripada makhluk. Allah Ta'ala tak hajat pada makhluk. Jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Jangan memakhlukkan Tuhan apa? Allah duduk atas aras, Allah ni ada muka, Allah ada tangan, Allah ada betih, ada paha, ada perut. Geli yang dengar. Ini istilahnya memakhlukkan Tuhan. Subhanallah. Bila Allah ghaniyun 'anil alamin, arasy pun adalah makhluk Allah. Allah ni Rabbul Arsh. Siap. Pula tu yang kedua, mesti faham iftiqar. Makhluk semua berhajat pada Allah Ta'ala. Semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai mentuhankan makhluk. Mesti mentuhankan Allah Ta'ala. Jangan mentuhankan makhluk. Jangan sampai merasakan kebergantungan dan keberhajatan ke makhluk. Boleh. Makhluk ni rupa saja nampak bergantung dan berhajat. Berhajat ni mesti letak perasaan ke Allah Ta'ala. Atas perjalanan hidup, lapar makan, dahaga minum, nak ambil pun bismillah. Makanya huwallazi yut'imuni wa yasqin. Dia yang bagi makan aku, dia bagi kenyang aku, dia bagi minum aku, dia yang hilangkan dahaga aku. La ilaha illallah. Yang inilah perjalanan muslim, mukmin. Mukmin macam ni baru mukmin. Wadi iman. Sebab kita lalu jalan pakai hati sedar kepada Allah Ta'ala, fakir ke Allah Ta'ala, rasa berhajat kepada Allah Ta'ala, tak pernah mentuhankan makhluk sama sekali. Mentuhan makhluk tahu mana? Rasa berhajat ke makhluk tu tak pernah sama sekali. Takkan ada sepatutnya rasa berhajat pada makhluk. Pasal makhluk terlalu lemah untuk rasa berhajat pada dia. Bahkan besar sekali, saya ngaji ada guru sebut, tengok ada tak kita rasa berhajat kat diri kita. Diri kita pun berhajat macam-macam. Diri kita pun tak boleh sempurnakan diri kita. Bahasa mudah, contoh mudah untuk berfikir, faham pada fakir tu. Kita kalau lapar, kita pun tak boleh hilangkan lapar kita. Betul? Boleh? Kita dahaga, kita pun tak boleh hilangkan dahaga kita. Betul? Mesti kena ambil sesuatu yang lain untuk hilangkan lapar kita dan dahaga kita. Kita nak menyawa ni, kita tak boleh kita bernyawa, kita buat nyawa kita. Kena ada alat untuk bagi nyawa. Ada oksigen, contoh bahasa mudah. Nak menunjukkan apa? Kita pun yang lebih sempurna daripada makanan, minuman dan oksigen tu, kita pun tak boleh selesaikan hal kita. Takkanlah makanan tu boleh selesaikan lapar kita, minuman tu boleh selesaikan dahaga kita, oksigen tu boleh bagi hidup kat kita. Tak, mustahil. Macam mana pun pernafasan satu, perlu alat, perlu bantuan pernafasan, pakai alat bantuan pernafasan. Perlu makan, perlu minum. Sebenarnya hajat ke siapa? Allah. La ilaha illallah. Ini ilmu dia. Ini ilmu dia. Tak, selagi tak boleh hadam ni, maksudnya tak fahamlah sampai ke sudah la ilaha illallah. Na'udzubillah.
Inilah disiplin ilmu yang sangat asas. Nak faham la ilaha illallah. Baru kita akan faham nanti insya-Allah. La ilaha illallah tu nak menganggap apa? Allah jua Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Jadi Allah saja bersifat uluhiyah. Bahasa pendek la ilaha illallah tu tak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah. Huraian uluhiyah tu, tiadalah yang kaya pada setiap satu, yang semua makhluk berhajat kepada dia melainkan hanya Allah. Guna bahasa Arab sikit, tiadalah istighna an kulli ma siwahu melainkan Allah, dan tiadalah iftiqar kulli ma adahu ilaihi melainkan Allah. Bahasa pendek dia, tiadalah yang ghani daripada makhluk melainkan Allah. Tiadalah yang semua makhluk fakir kepada dia melainkan Allah juga. Jadi faham tak apa? Allah sajalah yang tak hajat pada satu, bahkan Allah lah pun satu-satunya penunai hajat. Makhluk tak boleh tunai hajat sesama makhluk. Makhluk tidak ada bahasa boleh penunai hajat sesama makhluk. Yang boleh menunai hajat hanya Allah Ta'ala. Itu dia punya bahasa pendek. Itu punya pelajaran pagi ni. Jadi tajuk kita punya perbincangan ni nak bicara apa? Nak memahamkan makna uluhiyah. Dua kriteria besar, istighna ilah an kulli ma siwahu dan iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Dia akan hurai nanti ke depan insya-Allah. Wa amastighna'u. Dia akan hurai satu-satu. Dan bila kata Allah Ta'ala tak hajat pada suatu ni, apa yang sepatutnya mesti ada pada zat Allah Ta'ala dari segi sifatnya, yang dengan itu makhluk yang nanti Allah tak hajat pada makhluk. Begitu juga nanti daripada mana sifat yang telah kita belajar, dengan sifat dan ciri itu, dengan itulah makhluk nanti memang kita akan faham sangat berhajat pada Allah. Sebab apa? Allah ada ciri ini, makhluk tak ada ciri itu. Maka yang inilah penyebabkan makhluk sangat berhajat pada Allah. Makhluk pun diri dia tak boleh dia berdiri atas diri dia, dan bila tak boleh makhluk berdiri atas diri sendiri, makhluk mesti ada tempat berdiri. Dan semestinya makhluk dia mesti qaim billah. Makhluk tak boleh qaim bi nafsi. Itu ada pelajaran dia lah, banyak umur jumpa. Sambungan nanti, amastighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa Allah. Ada soal? Bismillah. Ustaz, orang yang dah Allah tak ada makna tu, maknanya boleh jadi jatuh kuku. Kalau dia betul berfikir Allah tak ada makna, apa-apa, dia boleh jatuh kuku. Orang yang mengatakan Allah ni tak ada makna, kalau memang dengan sengaja dan tahunya sebut perkataan tu, memang boleh jatuh kufur lah. Kita bukan nak kufurkan orang, tapi nak sebut disiplin ilmu tu kan. Sepatutnya atas bahasa saya ngaji tutup guru bahasa mudah, orang cakap macam tu bodoh. Batu pun ada makna. Batu apa dia? Satu pepejal, gitu kan, yang terdiri daripada silika dan silikat, silikon, buruh lah macam tu kan. Panjanglah sebut dengan ciri sains dan definisi itu. Batu pun ada makna, takkan Allah tak ada makna? Allah nama khas, nama am dia ilah. Ilah pun ada makna. Makna pula tu bukan terjemah translation. Makna ni maksudnya there is something there, mesti ada dilalah yang tunjuk. Rimau pun ada makna. Maksudnya rimau ni maksudnya binatang berkaki mamalia yang badannya berbelang, carnivore contohlah kan. Saya sebut ciri-ciri dia. Dia sebut je, dia mesti menunjukkan dilalah kepada siap zat apa, nama kalimah nama kita sebut, sama ada menunjukkan zat atau menunjukkan mana sifat. Ilah pun ada, apatah lagi Allah nama khas,
bukan common noun tapi proper noun. Jadi kalau sengaja cakap macam tu, sengaja menempah diri ke lembah bahaya lah tu. Cuma atas kita bersangka baik, mungkin dia tak faham kot kan. Dan itulah bersangka baik, terlalu baik kita ni kadang bersangka baik sangat dengan orang. Patut macam tu lah atas doa. Rasulullah ajar kat kita macam tu, bersangka baiklah di atas. Dia taklah bermaksud nak menafikan Allah ataupun ilah tu. Mungkin dia ada maksud dia yang tertentu, yang kata Allah tak ada makna, tapi bahasa kasar kena sebut apa dia, bodoh. Tak cermat lah dari segi bercakap. Tu kata babi pun ada mana. Kalau saya bahasa hulu saya macam tu lah kan, semua ni babi pun ada mana. Takkan babi ni kosong ya? Apa dia babi? Tak tahu. Tengok dalam kamus tak ada. Alah, yang buat kelakar kan? Mesti yang tu pun ada menunjukkan dia haiwan, hidung kembang, badan gemuk, pergi bahasa itu kan. Yang dia najis mughallazah pada ain dan zatnya, campur sikit pada hukum syarak itu. Yang tu pun ada makna, babi pun ada makna, takkan ilah tak ada makna, takkan Allah tak ada makna. Subhanallah. Okay, lalu itulah. Jadi memang salah besar, bahasa mudah salah besar. Kalau sebut berlembut sikit, salah besar lah cakap macam tu. Kenapa lah cakap macam tu? Betul? Kalau dah salah kita taubat, tarik balik lah. Tambah ada orang dah pakai masalah besar tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tak ada pelihara kita tak jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك